Assalamualaikum, bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 19 November 2022. Tempoh berkempen selama 14 hari akhirnya sampai ke garisan penamat. Hari ini, rakyat di seluruh negara akan menunaikan kewajipan mengundi dalam Pilihan Raya Umum ke-15 PRU ke-15. Di Sabah, 1,689,387 penduduk berdaftar sebagai pemilih. Menariknya, antara pemilih pada PRU 15 ini adalah pengundi muda. Ikuti kupasannya bersama Mazronah Kalinggalan. Ya, sudah bersedia. Saya mengundi di Parlimen Sepanggar. Tempat mengundi saya dekat Sekolah Menengah Agama lah, saya di sini. Saya berharap pemuda-pemuda boleh balik mengundi untuk mendapatkan kebaikan. Sudah bersedia semualah. Yang penting semua orang pun mau perubahan. Saya tahu saya sendiri mau undi di konven, tapi aku tidak tahu, belum lagi saya tahu lagi saya mau undi yang mana satu. Dengan angka mencecah lebih 1.6 juta pengundi di 25 parlimen, tentunya suara Sabah bakal memberi makna besar dalam kepimpinan baharu yang bakal dibentuk selepas hari pengundian. Daripada jumlah tersebut, seramai 21,432 telah menjalankan tanggungjawab dalam pengundian awal 15 November lalu. Berdasarkan daftar pemilih Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, pengundi teramai direkodkan di Parlimen Sepanggar dengan 107,463 pemilih, diikuti Lahad Datu 99,741 dan Keningau 87,371. Tumpuan juga pastinya terarah kepada barisan pengundi muda yang buat pertama kali mengundi. Bagi Sabah, sejumlah 127,582 pengundi muda direkodkan layak memilih. Secara keseluruhan, sejumlah 908 pusat pengundian akan beroperasi di seluruh negeri bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Penamaan calon pada 5 November lalu menyaksikan sejumlah 119 calon bertanding daripada 11 parti. Manakala bagi DUN N66 Bugaya melibatkan 7 calon daripada 7 parti. Tempoh berkempen menyaksikan pelbagai manifesto dicanangkan parti bertanding. Memilih bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia akan menentukan pembangunan yang bakal dinikmati rakyat. Justru sebelum memangkah, pengundi perlu membuat pertimbangan terbaik. Ada 3 aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama sekali adalah dari segi calon-calon dan parti itu boleh tak diyakini membawa perubahan ataupun menjamin wujudnya pemulihan yang realistik. Yang kedua pula adalah dari segi peluang-peluang pekerjaan. Apa yang mereka boleh buat tentang usaha untuk membasmi pengangguran ini. Dan ketiga adalah dari segi sama ada parti tersebut parti yang berintegriti, mengamalkan korupsi ataupun sebaliknya. Dalam mendokong demokrasi berparlimen, rakyat mempunyai mandat menentukan tampuk pemerintahan dengan penglibatan politik secara matang melalui kertas undi. Oleh itu, kebebasan dalam memilih perlu disuarakan rakyat dengan cara mengambil bahagian pada hari pengundian kerana peratusan turun mengundi perlu mencapai sekurang-kurangnya 70%. Adalah menjadi satu penyesalan kalau kita tidak menyahut seruan kerajaan melalui SPR untuk sama-sama terlibat dalam demokrasi ini. Perlu kita meluahkan perasaan inginkan satu kerajaan yang ideal untuk kita melalui kertas undi. Dan tidak hanya bercakap di media sosial ataupun bercakap di kemudian nanti apabila mendapat satu kerajaan yang kita tidak suka ataupun tidak gemar. Ayuh warga Sabah, tunaikan tanggungjawab turun mengundi. Anda penentu masa depan Malaysia. Laporan Mazronah Kalinggalan yang sahih di RTM, #MyPRU15. Selamat mengundi.
Proses pengundian PRU15 bagi kawasan Parlimen P169 Kota Belud baru saja bermula sebentar tadi. Sebanyak 43 pusat pengundian dibuka mulai 7.30 pagi hingga 5 petang. Perkembangan lanjut bersama wartawan Jenora Mahin di Kota Belud. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) mengeluarkan ramalan cuaca melibatkan 25 pusat daerah mengundi PDM di seluruh Sabah. Pengarahnya Amir Zudi Hashim berkata, cuaca pada sebelah pagi adalah masa yang sesuai untuk orang ramai keluar mengundi. Disarankan supaya para pengundi keluar awal lah untuk mengundi kerana kita dapati sebelah petang di kebanyakan kawasan akan mengalami rebut petir serta hujan lah. Beliau berkata demikian kepada RTM di Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Met Malaysia meramalkan tiada hujan di kebanyakan daerah pada pagi ini. Bagaimanapun daerah Papar, Kimanis, Beaufort, Sipitang, Silam, Sempurna, Tawau dan Kalabakan dijangka hujan. Turut diramal ribut petir dan hujan di kebanyakan daerah pada sebelah petang membabitkan bahagian pantai barat, pedalaman, bahagian Sandakan dan pantai timur Sabah. Proses pengundian PRU15 bagi kawasan Parlimen P169 Kota Belud baru saja bermula sebentar tadi. Sebanyak 43 pusat pengundian dibuka mulai 7.30 pagi hingga 5 petang. Perkembangan lanjut bersama wartawan Jenora Mahin di Kota Belud. Ya, terima kasih Zima. Ketika ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pekan Kota Belud, iaitu salah satu daripada pusat pengundian bagi kawasan Parlimen P169 Kota Belud. Dan seramai 2,812 pemilih berdaftar bagi pusat pengundian ini yang membabitkan 5 saluran. Dan seawal 6 pagi tadi, petugas pilihan raya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun berada di tempat ini bagi memastikan proses kelancaran proses pengundian. Dan ketika ini seawal 7 pagi juga, pengundi berdaftar telah pun berada di pusat pengundian ini bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan secara keseluruhannya seramai 79,885 pemilih berdaftar bagi kawasan Parlimen P169 Kota Belud ini. Dan Parlimen P169 Kota Belud ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan, Warisan Isna Raisa Munirah Majlis dan Pakatan Harapan Madeli alias Modili Bangali. Dan dalam pilihan raya umum lalu, kerusi Parlimen P169 ini dimenangi calon warisan iaitu Isna Raisa Munirah Majlis dengan majoriti 4,262 undi. Dan setakat ini laporan saya dari Parlimen P169 Kota Belud, saya Jenora Mahin yang sahih di RTM #MyPRU15. Pelaksanaan usaha memperkasa belia antara harapan disuarakan pengundi di Sabah. Ia termasuk menyediakan peluang pekerjaan secara meluas, mewujudkan institusi pengajian tinggi IPT dan kemudahan infrastruktur sukan permotoran. Mereka yang ditemui berharap pemimpin akan datang mampu membawa perubahan, memajukan kawasan dan membela nasib rakyat. Akan mewujudkan satu college untuk anak-anak muda yang berada di luar daripada kawasan akhirnya boleh bersekolah di tempat sendiri. Itu yang paling kita nantikanlah. Kita sangat berharap pemimpin yang terpilih nanti agar membantulah menyokong anak-anak muda terutamanya yang untuk terlibat dalam sektor keusahawanan. Kita yakin bila pemimpin wakil rakyat menyokong usaha ini, dia akan membantu untuk anak-anak muda menjana pendapatan lah.
Anak muda di Parlimen Kalabakan lah, khususnya di Tanjung Batu Darat ini memerlukan sebenarnya adalah peluang-peluang pekerjaan. Fasilitas itu harus ditambah baiklah, fasilitas sukan dan sebagainya. Perlu seorang wakil yang betul-betul dapat membangunkan daerah negeri, daerah Tawau ini. Sememangnya sudah lama ketinggalan dan pekerjaan-pekerjaan untuk yang belia-belia, mungkin ada infrastruktur ataupun pembangunan-pembangunan yang akan didirikan. Keutamaan kami bagi penduduk Kampung Jawa Kongsi 10 ini adalah bekalan air di Kampung Jawa Kongsi 10 ini seperti lampu jalan, membina banyak lagi lah jembatan-jembatan, terutama yang paling perlu di kampung ini adalah air. Proses pengundian PRU15 bermula hari ini dengan pusat-pusat pengundian bersiap sedia menerima kehadiran para pengundi. Ikuti perkembangan semasa dari Parlimen P180 Keningau bersama wartawan Hector Zaimid. Terima kasih rakan penyampai di studio RTM Kota Kinabalu. Ketika ini, kru RTM berada di Tadika SCA Keningau lagi meninjau proses pengundian bagi pilihan raya umum PRU ke-15 yang dijalankan hari ini dan berdasarkan tinjauan seawal pagi tadi, 49 petugas SPR yang dilantik bagi pusat pengundian ini telah bersiap sedia menerima kehadiran para pengundi. Dan para pengundi kelihatan bersemangat dan tiba seawal 7 pagi meskipun ketika ini keadaan cuaca hujan namun tidak mematahkan semangat mereka untuk beratur sebelum pusat pengundian dibuka tepat 7.30 pagi tadi. Parlimen Keningau mempunyai 87,588 pemilih berdaftar dan pusat pengundian ini akan dibuka sehingga pukul 5.30 petang dan antara merupakan mempunyai bilangan ataupun jumlah pengundi yang teramai 3,094 orang dan sebanyak 6 saluran dibuka bagi melancarkan proses perjalanan pengundian hari ini. Jadi saudara jangan berlengah lagi, masih sempat untuk anda membuat semakan di portal SPR dan menunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Sekian perkembangan dari Pusat Pengundian SCA Keningau yang sahih di RTM #MyPRU15. Kembali kepada rakan di studio Kota Kinabalu. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Tunaikan tanggungjawab anda melalui mengundi yang sahih di RTM #MyPRU15. Saya Nur Hazimah Radik. Salam hormat.